Masih lagi dalam cerita tentang mukmin daripada keluarga Firaun yang berdakwah kepada orang-orang Firaun, orang-orang Mesir, supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan penyembahan syirik mereka, iaitu mereka mensyirikkan Allah dengan Firaun. Firaun dia anggap diri dia Tuhan. Walaupun ada dia kata Tuhan, kamu yang tertinggi. Jadi orang-orang Mesir bila ketahui mereka menyembah Firaun. Biasanya raja-raja zaman dahulu ni disembah. Tengok Raja Siam kan sekarang ni Thailand, tengok macam mana orang menghadap dia sampai sujud dia raja dulu ni, mereka ni disembah. Mukmin, orang mukmin yang menyembunyikan iman dia, sekarang dia tak sembunyikan lagi iman dia. Dia dah terus terang kepada mereka. Awal-awal dalam perbicaraan ataupun dialog dia sembunyikan iman dia. Sekarangnya dia dah mula terus terang. Wa ya qaumi, wahai kaumku, mali ad'ukum ila najah. Mali ni diterjemahkan apa hal aku dengan kamu. Kalau dalam tafsir, mali adalah malakum. Kata malakum, apa hal kamu ni? Jadi itu malakum. Tapi li dalam bahasa Arab aku pula. Tapi ini orang Arab punya cakap lah, kita tak faham. Orang Arab punya cakap, jadi hanya faham orang Arab dia. Kita dia tafsir macam gitu, kita ikut dia. Saya tak dapat tafsiran apa halnya aku dengan kamu. Saya tak dapat lah. Mungkin penterjemah ni Syekh Basmi dia ikut tafsir yang lain. Tafsir ada beratus-ratus tafsir tu kan. Dia yang penterjemah ni kalau ikut tafsir lain aja, kita baca tafsir lain dah beza dia punya tafsir lagi. Jadi yang ini saya tak dapat explain. Tapi yang apa yang saya baca adalah mali aja malakum. Itu apa hal kamu ni? Apa hal kamu? Ad'ukum ila najah. Aku mengajak kamu semua kepada najah, itu keselamatan. Wa tad'unani ila nar, dan kamu pula mengajak aku kepada neraka. Betul kan? Kalau kita jaga dengan orang kafir, dia ajak kita kepada neraka, mengamuk dia, marah dia. Apa kita ajak kepada neraka pula? Sebab dia sedang bercakap dengan kita, kau nak ajak aku kepada neraka apa? Macam mana dia kau? Macam mana respon dia? Mengapa dia aku bercakap aku neraka pula? Aku ajak kau kepada agama. Kalau dia dakwah, kita jarang lah di sini kita dapat orang kafir dakwah kita. Tapi kalau di Singapura tu biasa je, kita pergi kedai kita apa, kita sering mereka tu dakwah kita. Kita je tak dakwah dia dakwah kita di office, di tempat rumah dia, di mana jiran kita, dia dakwah betul-betul dengan kita, dia ajak kita, terutamanya Kristian yang penyembah berhala, dia tak dakwah kita. Dia pun apa ni, dengan agama dia pun dia tak amalkan. Tapi Kristian dia dakwah. Kalau kita jaga dengan dia, apa kau ajak aku kepada neraka ni, mengamuk dia. Dia cakap neraka apa. Jadi dia sifatkan mereka ni, amalan mereka dan ajakan mereka itu seolah-olah mereka mengajak dia ke neraka. Jadi dia ajak, aku akan mengajak kamu kepada keselamatan daripada neraka, kamu pula ajak aku masuk ke dalam neraka. Jadi dia tafsirkan ayat selepasnya, macam mana mereka mengajak dia ke neraka, apa yang maksudnya. Tad'unani ila nar, apa maksud kamu mengajak aku ke neraka? Di tad'unani, ayat berikutnya, tad'unani liakfura billah wa usyrika bihi. Kamu mengajak aku kufur kepada Allah dan mensyirikkannya, dengan sesuatu ma laisa li bihi, dengan sesuatu yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Jadi dia tafsirkan mereka mengajak dia ke neraka ni adalah mereka mengajak dia. Ayat ni kita tengok kufur dengan syirik. Macam mana boleh terjadi kufur dengan syirik? Kamu mengajak aku kufur kepada Allah dan syirik
dengannya. Kufur dulu, lepas tu syirik. Dua dosa di sini lah. Dua dosa yang mereka lakukan. Itu kaum Fir'aun ni. Kufur dengan syirik. Kufur kepada Allah. Jadi boleh tak orang ni kufur dengan Allah? Maksud kufur apa? Ingkar. Maksud kufur ni ingkar. Ini menolak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, itu kufur. Menolak untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, kufur. Kufur dia reject. Mula-mula dia reject daripada mentauhidkan Allah, daripada menyembah Allah. Kemudian wa usyrika bihi, dan dia lepas kalau dia tak sembah Allah, dia tak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa dia buat? Dia mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menyembah yang selain daripada Allah. Kalau dia tak menyembah Allah, dia ingkar, dia tolak daripada menyembah Allah, dia menyembah yang lain. Siapa yang dia usyrika bi, siapa yang mereka sekutukan dengan Allah? Fir'aun. Kalau dalam ayat ni adalah Fir'aun. Dosa apa? Two in one. Dosa kufur dan dosa syirik. Yang malaysa li bihi, yang aku tak tahu dalil dia, aku tak ada mempunyai ilmu terhadap dia. Kata ulama ni, tanpa dalil kamu ajak aku untuk kufur dengan Allah dan untuk syirik, tak ada dalil. Dalil dia apa? Tak ada dalil lah. Tak ada ilmu pun, tak ada ilmu pengetahuan tentang perkara ini. Jadi ini dosa yang terbesar sekali. Dosa kufur dengan dosa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang sampai dari dulu sampai sekarang ni, isu ni yang Allah Subhanahu Wa Taala timbulkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ni adalah dosa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana dosa syirik ni adalah sebesar-besar dosa. Ini adalah dosa yang paling besar sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dosa yang paling besar, maka tumpuan Al-Quran kepada syirik. Quran ni apa? Quran ni seluruh Al-Quran ni menerangkan tauhid kepada Allah dan jangan buat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa kita tak buat syirik, kadang kita tak belajar tentang bab syirik. Kalau saya tanya tuan-tuan, bila kali terakhir belajar bab syirik? Agak gitu. Bulan lepas, tahun lepas. Ada tahun lepas belajar bab syirik. Ada. Kata tak belajar macam mana nak tahu. Itu lagi saya cakap. Lepas tu marah pula kalau orang cakap ini syirik. Kan tak belajar. Lepas tu orang beritahu ini syirik, mengamuk pula. Apa syirik? Sikit-sikit syirik. Tak belajar. Tak belajar, lepas tu mengamuk pula pasal tak tahu. Jadi kita, benda yang paling besar sekali kita tak belajar. Dosa yang paling besar sekali. Kalau saya cakap mengambil hukum selain daripada hukum Allah, itu adalah syirik. Apa ni syirik? Syirik kan tu mengambil ada syirik. Allah ada hukum, Allah ada undang-undang. Awak mengambil undang-undang selain daripada undang-undang Allah, itu benda apa tu? Syirik kan? Syirik tak syirik kan? Syirik. Apa dalil dia? Apa dalil dia dalam Al-Quran ada? Apa dalil dia? Senang, dalam surah Al-An'am, wala in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Kalau kamu taat kepada mereka, sungguh kamu dari kalangan orang musyrik. Innakum la musyrikun. Ayat apa tu? Ini nak pusing susah pula. Ayat nak buat dalil juga lah. Dia tuan-tuan cakap saya tak buat dalil. Ayat surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 120 lebih, 122 kan? Wala 121, surah 6 121. Kalau mushaf kita buka muka surat 128. Surat berapa? 128. 128 ayat tu. Tengok ayat dia, dengar tuan-tuan ayat dia. Wala ta'kulu mimma
lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Janganlah kamu makan dari sembelihan yang tidak disembelih, yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya, kerana perbuatan itu adalah perbuatan fasik, berdosa. Dan sungguhnya syaitan membisik kepada pengikut-pengikutnya supaya mereka membantah kamu, berdebat dengan kamu tentang isu apa ni, isu hukum apa ni, undang-undang apa ni sekarang, undang-undang apa? Tengok betul Allah dia. Undang-undang apa ni, hukum apa ni? Sembelih je tuan-tuan. Kita ada hukum tak sembelih? Kita ada undang-undang sembelih tak? Kita ada tak? Orang Islam ada tak undang-undang sembelih? Orang kafir ada tak? Ada lah, mana pula tak ada. Dia punya undang-undang, dia punya adat, dia punya kebiasaan, dia stun ke, dia apa ke apa, dia sembelih ke, dia ada dia punya. Kita pun ada. Jadi syaitan berdebat kepada orang-orang Islam ni tentang sembelihan orang Islam. Apalah korang, binatang yang kamu bunuh halal, kita sembelih halal. Binatang yang Allah bunuh haram pula. Syaitan hasut mereka. Binatang yang Allah bunuh mati. Kalau mati jatuh ke kena langgar ke apa, boleh makan tak? Kita hukum kita apa? Haram. Tapi hukum orang boleh makan tak? Boleh. Itu syaitan hasut mereka. Dan Allah cakap apa? Walain ata'tumuhu. Dan jika kamu menurut mereka, itu menurut kehendak mereka, hukum mereka, ikut hukum mereka dalam menghalalkan yang haram dalam bab sembelihan, apa jawapannya? Sesungguhnya kamu tetap orang-orang musyrik terus. Ikut undang-undang sembelih itu. Undang-undang sembelih ada Islamnya, ada bukan Islamnya. Tak nak pakai Islamnya, pakai yang bukan Islamnya, musyrik. Undang-undang puasa, tak nak pakai undang-undang puasa Islamnya, pakai undang-undang kafir, musyrik. Apa saja undang-undang tuan-tuan, apa saja undang-undang, kita tolak undang-undang Islam, pakai. Kalau sekarang undang-undang ni, kita tak nak undang-undang Islam, tak nak undang-undang Al-Quran, tak nak undang-undang hudud, nak undang-undang daripada British. Kita pakai British, kita taklid, ikut, jadi pak turut kepada British, pakai undang-undang British. Apa tu hukum dia? Musyrik lah. Ini dah ayat dia, kata ulama, yang mengambil itu syirik dalam tasyri'. Asyirku fi tasyri', syirik dalam undang-undang. Dia bukan masalah itu. Sekarang kan isu yang diorang buang yang nama dah, si hakim tu pandai dia cakap ini bukan undang-undang Allah ni, ini bukan undang-undang dalam Quran, tapi undang-undang syariat. Undang-undang syariat dia twist, dia kata tak ada, ini bukan undang-undang dalam Al-Quran, jadi boleh saja. Dia pandai dia kalau, tapi undang-undang Allah nanti bila tiba undang-undang Allah macam mana? Dia nak cakap macam itu. Yang ini memanglah yang apa berlaku di Kelantan tu memang bukan dalam Al-Quran. Tapi kalau nanti bila undang-undang dalam Al-Quran, dia nak cakap macam itu, dia takkan cakap macam itu. Jadi itu syirik dalam bab tasyrik, boleh jadi syirik seorang itu. Kita marah kalau orang cakap syirik, kita cakap apa? Apa ni syirik? Tak belajar bab syirik. Kalau tengok ayat Quran, awak marah dengan siapa? Marah dengan saya, tak payah marah dengan saya, marah dengan Allah. Allah yang turunkan Al-Quran ni, yang cakap dia benda itu adalah syirik kepada Allah SWT. Senang aja tuan-tuan. Macam mana awak boleh cakap hukum hukum orang British lebih baik daripada hukum Allah? Orang Muslim ada cakap macam itu ke? Orang Muslim nak cakap ke hukum British ni lebih baik, hukum British dalam bab mencuri, dalam bab zina, dalam bab ini lebih baik daripada hukum Allah? Ada orang Muslim nak cakap gitu? Murtad terus tuan-tuan. Ini bukan nama itu, murtad terus. Kalau cakap macam gitu, murtad terus. Apa berita dah? Awak sendiri orang Melayu tak ada undang-undang? Orang Melayu ada undang-undang? Ada? Orang Melayu ada undang-undang kita? Tak ada. Melayu. Jangan cakap Islam lah, Melayu je. Undang-undang orang Melayu, mana ada? Takkan orang Melayu tak pandai? Tak ada hakim ke? Tak ada lawyer ke? Tak ada orang Melayu tak pandai buat undang-undang. Memang pandai lah, tapi nak luluskan undang-undang di mana? Parlimen. Bukan hakim yang luluskan undang-undang ni semua. Dia kena melalui parlimen. Parlimen kalau tak nak, tak jadi juga lah.
Jadi undang-undang takkanlah hakim-hakim tak boleh berfikir, tak boleh buat undang-undang sendiri kalau nak ada. Masih lagi kita ikut undang-undang British, kata anak saya 1851 yang British sekarang ni pun dah buang undang-undang tu, lapuk. Dia pun tak ikut, British pun tak ikut, kita Malaysia masih ikut lagi. Kita masih lagi ikut undang-undang British. British dia jajah kita dari dulu sampai sekarang. Kalau sekarang ni dia tak jajah kita secara fizikal, tapi secara hukum. Letak satu hukum aja, besok boleh murtad, boleh apa, boleh ini semua. Habis. Anak kita nak murtad ke, nak masuk Islam ke, nak itu, British buat undang-undang. Habis kita. Jadi ini kan kalau seorang itu cakap British punya undang-undang lebih baik daripada undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu kufur, kufur bawaan. Ulama cakap waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka itulah orang-orang kafir. Terang-terang mengatakan dalam surah Al-Maidah. Jadi itu mungkin bab syirik. Banyak lagi tuan-tuan bab syirik. Cuma kita tak belajar. Ada satu buku tu dia cakap tentang syirku qadiman wa hadithan. Dulu dengan sekarang 1800 muka surat. Buku tu saya download, saya baca mukadimah dia, penat. Saya tak mengajar kan, tapi kalau mengajar bab syirik memang sedap kita akan habis-habis. Kita mengajar tak ada apa kan, kita kan. Jadi kita ambil lah sikit-sikit. Tapi kalau betul-betul nak belajar bab syirik 1800, saya ingat setahun pun tak habis kalau kita belajar bab syirik. Kalau kita nak betul-betul, bukan apa ni, buku tipis ya. Semua dia buka dari dulu sampai sekarang punya syirik semua. Dia buka Kalau kita dalam bab syirik ni lagi. Kemudian dalam bab ibadat, syirik dalam ibadat lagi, syirik dalam hukum, syirik dalam ibadat, syirik dalam perwalian, al-wala wal bara. Macam-macam tuan-tuan. Kita ni pusing-pusing itu adalah solat, puasa, wudu, balik lagi. Malah puasa wudu, kita pusing-pusing tempat situ je. Kita kadang tak belajar secara, orang cakap, mendalam ilmu-ilmu Islam ni. Sebab itu kita tak dapat yang mendalam. Kita dapat yang dasar-dasar gitu lah. Okey juga tu okey. Jadi wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar. Sedangkan aku mengajak kamu semua kepada Al-Aziz. Al-Aziz di sini adalah Al-Muntaqim. Ulama tafsir. Saya download tafsir, jumpa satu tafsir Sam'ani. Sam'ani dia Asy-Syafi'i, di mazhab Syafi'i, tahun 400 lebih Hijrah. Dia punya tafsir sedap juga baca. Dia punya tafsir dia ada ulama mazhab Syafi'i. Dia tafsirkan. Jadi dia tafsirkan Al-Aziz di sana Al-Muntaqim, iaitu yang menyiksa. Yang aku mengajak kamu kepada yang biasanya Al-Aziz puasa, tapi ramai ulama dan dalam kitab tafsirkan Al-Aziz di sini adalah Al-Muntaqim, itu yang menyiksa bagi orang yang ingkar, bagi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Ghaffar bagi orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan syirik, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dia.